kita sering berada dalam suasana ilmu, insya-Allah, insya-Allah jalan untuk kita peroleh kefahaman itu, orang kata apa, terbuka lah. Kerana kita mendapat kefahaman itu melalui jalan menuntut ilmu. Dan kefahamannya hanya Allah beri kepada siapa yang aku kendaki, Allah kata. Dan surah Baqarah 2 dan 9. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah dan petunjuk ni. Yu'til hikmah. Ini Allah memberikan kebijaksanaan. Ini kefahaman. Yu'til hikmata man yasha. Kepada siapa yang aku kehendaki. Maknanya tak semua yang Allah pilih. Allah pilih siapa yang aku kehendaki, Allah kata. Surah Al-Baqarah 269. Allah kata lagi, kepada siapa yang aku berikan dia kebaikan itu, maka dia mendapat memberikan kebijaksanaan itu, maka dia mendapat kefahaman yang banyak, kebaikan yang banyak. Memberikan kefahaman itu, dia mendapat kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang banyak. Jadi dalam hidup kita ni, kalau nak mendapatkan kefahaman, kalau kata Allah Ta'ala nak mendapatkan kebaikan, maka dia kena dapatkan kefahaman. Tidak dinamakan kefahaman selagi mana dia tidak mendapat bantuan pada Allah Ta'ala melalui jalan ilmu. Kefahaman yang benar ni, kefahaman bersandarkan apa? Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu kefahaman. Dan itulah kebijaksanaan. Tidak dinamakan dia itu bijak. Tidak dinamakan dia itu bijak selagi mana dia tidak diberikan kefahaman di dalam agama. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, bantu sebarkan lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mungkin dia tak dapat notification ke, bantu sebarkan. Dan kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu ni, berpagi-pagian kita dengan menuntut ilmu. Sekiranya ada majlis ilmu, kita ikuti, kita tambah kefahaman kita. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu ni kita tambah kefahaman kita, insya-Allah. Allah bantu kita untuk dapatkan kefahaman melalui majlis ilmu. Dan kefahaman itulah kebaikan yang banyak. Bermaksud apa? Kita boleh buat satu kesimpulan awal ataupun kesimpulan yang memberikan satu petunjuk. Kalau kita nak dapatkan kebaikan di dalam hidup ini, maka kita dapatkanlah kefahaman agama. Hanya agama yang membantu kita untuk faham dalam hidup, dan kita mula mengatur hidup kita mengikut ketetapan yang telah ditentukan. Maka bila kita hidup mengikut ketetapan yang telah ditentukan oleh agama, maka kita akan jauh daripada kebinasaan. Kebinasaan. Dia binasa ni sebab apa? Sebab dia jauh daripada kefahaman. Kerosakan, kebinasaan, fasad, kerosakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kata kepada Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 30, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yusfidu, manusia ni kalau dia tiada bimbingan, dia tak ada kefahaman, maka dia akan buat kehancuran, kerosakan, dan dia boleh membawa pada berbunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Jadi kalau kita lihat kefahaman ini yang menyebabkan kita hari ini terselamat daripada kerosakan, kebinasaan itu, adalah jauh daripada kefahaman yang benar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Baqarah ayat 31, yang menyelamatkan manusia ini daripada kebinasaan itu. Allah jawab apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Allah mengajarkan Nabi Adam AS, mengajarkan. Nampak? Ini ilmu, kefahaman. Asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah
mengajarkan Nabi Adam AS asma'a kullaha. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditanyakan pada malaikat, jika benar kamu benar, sebutkan kembali ilmunya Nabi Adam dapat. Nampak? Jadi maknanya ketika malaikat bagi itu kepada Allah SWT, manusia ni ada cenderung melakukan kerosakan itu apabila dia tidak ada kefahaman. Allah Allah. Tiada ada kefahaman. Apatah lagi kefahaman tentang agama. Tiada ada kefahaman tentang agama lah akan mendorong dia melakukan kebinasaan. Kebinasaan. Akan berlakunya kehancuran. Kebinasaan, kehancuran. Ketidaksefahaman, tidak sehaluan disebabkan oleh ketidakfahaman itulah yang berlakunya kebinasaan. Kebinasaan disebabkan oleh kegagalan untuk mendapatkan kefahaman di dalam kehidupan ini. Jadi yang menyebabkan manusia itu adalah apabila Allah Ta'ala memilih dia. Dan surah Al-Baqarah 269 tadi kita bincang. Yu'til hikmata man yasha'. Lepas tu kita kena minta Allah Ta'ala bantu hikmah. Ya Allah, berikanlah kefahaman, ya Allah. Antara doanya, Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Antara juga bagaimana nak mengundang kefahaman itu, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Macam mana dapat kefahaman? Maka dia kena sentiasa duduk di dalam majlis ilmu. Duduk dalam suasana muzakarah. Sentiasa berdamping orang-orang yang punya kefahaman. Maka dia akan digunakan kefahaman. Duduk dengan orang yang mendapat kefahaman. Yakni duduk dalam suasana halaqah, muzakarah, tazkirah, majlis ilmu. Dengar perbincangan-perbincangan yang benar. Dengan doa tadi, Allah akan dorongkan kita. Dengan niat kita nak mencari kefahaman, maka Allah akan dorongkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebab kefahaman tidak akan datang tiba-tiba sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala. Dia tidak akan datang tiba-tiba faham, tidak. Dia mesti ada wasilah dia. Wasilah untuk mendapatkan kefahaman melalui apa dia? Majlis ilmu, muzakarah, majlis zikrullah. Dan dia kena istiqamah. Dan dia kena senantiasa kita mendamping atau mendampingi perbahasan-perbahasan yang membuka kepada kefahaman nanti. Tak ada cara lain. Kalau kita tidak mendekati jalan untuk ilmu, maka kita akan berada di dalam kekeliruan. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya yang akan menyuluh kegelapan. Lawan pada kefahaman itu adalah kekeliruan ataupun kejahilan. Lawan pada kefahaman, tak faham, itu kejahilan. Bila kejahilan, dia membawa kepada kegelapan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf 179. Satu arahan dan satu peringatan kepada kita ni sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kata Allah apa? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Aku akan penuhkan neraka Jahannam. Aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Sebab apa Allah penuhkan neraka Jahannam ni? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak dia memahami. Nampak? Ada hati tak nak dia memahami. Jadi maknanya kefahaman itu satu tuntutan dan kewajipan. Sebab tu datangnya talabul ilm faridatan 'ala kulli muslimin wa muslimah. Kefahaman, mencari kefahaman itu satu kewajipan, kefarduan kepada setiap muslimin dan muslimat. Memang Allah memberikan satu amaran kepada
semua manusia dan jin, Allah akan penuhkan neraka Jahannam. Nampak? Yang ada hati, dia tak nak memahami. Apa maksud tak nak memahami? Dia tak nak mencari hikmah. Dia tak nak melihat, menyingkap hikmah di sebalik kehidupan ini, perjalanan hidup dia. Dia yang tahu sakit hati. Itu dia. Dia yang tahu sakit hati, susah hati, resah hati, tawar hati. Hati ini telah disalah erti. Hati itu telah disalah erti. Dan dia menyangka dia sudah faham tentang hati dia. Jadi dia ikut suka dia ikut faham dia lah. Sedangkan untuk hati ni dia ada satu perjalanan yang khusus. Terutamanya dalam bab tazkiyah. Menyucikan hati. Sebab faham itu kat hati. Faham itu dekat hati. Orang yang tak sefahaman, maka dia tidak sehati. Tidak sefahaman bermaksud dia tidak sehati. Tidak sehati sejiwa dia panggil. Pasangan yang tidak sehati sejiwa, dia tak ada kefahaman. Hati disalahgunakan perkara dunia. Hati disalahgunakan oleh perkara dunia. Bila perkara dunia itu sering dijadikan perbahasan yang boleh memberikan kepuasan pada hati. Walhal untuk memuaskan hati itu bukan dengan dunia. Untuk memuaskan hati itu dengan agama. Punyai agama, punyai kefahaman yang benar, maka puaslah hatinya. Yu'til hikmata man yasha, Allah memilih hikmah ni kepada siapa yang aku hendaki. Bila Allah kehendaki seseorang itu, maka Allah pegang hati dia. Allah pegang hati dia untuk mendapat apa? Mendapat kefahaman. Tapi apa usaha kita nak mendapatkan perkara itu? Apa usaha kita pula? Allah bagi kita akal untuk kita gunakan apa? Untuk kita cari ilmu. Dan bila kita dah ada kesedaran untuk cari ilmu, kemudian ilmu yang membawa kepada kefahaman yang benar, maka Allah akan bimbing hati kita untuk mendapatkan kefahaman. Ramai orang dia minta, ya Allah tenangkan aku, ya Allah tolonglah aku. Tapi kita tidak ada, orang kata apa, satu usaha yang bersungguh-sungguh. Ini pun satu takdir Allah. Allah takdirkan manusia untuk berusaha mencari. Apa dalilnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujur. Allah ilhamkan keburukan. Ya, buruk kadang-kadang pikiran kita ni, fikir buruk-buruk ni banyak. Banyak fikir buruk, sangka buruk. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-An'am 116. Sehingga sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia atas muka bumi, maka tidak lain yang akan bawa kamu jauh daripada syariat Allah Ta'ala. Tidak lain, mereka hanyalah mengikut sangkaan mereka semata-mata. Jadi fikiran kita ni mendorong kepada keburukan tanpa ada batasannya. Sebab itu kan ada takwa. Takwa ni datang nasihat agama, yang datang dari hati, menasihatkan fikiran, yang jangan kuat bersangka-sangka dengan keadaan kehidupan dunia ini yang tidak tahu hujung pangkal. Maka bila kata Allah berikan ilham begitu, dan Allah jawab, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan daripada dosa-dosa tersebut. Rugilah mereka yang mengotorinya. Jadi bila kata berusaha untuk membersihkan kefahaman, membersihkan salah sangka, membersihkan segala kekeliruan, itu kewajipan. Kalau kita ada usaha untuk mencari ilmu, maka Allah akan berikan ruang. Maka datanglah pertolongannya, datanglah bantuannya, bantuan yang besar. Ingat sidang jemaah yang mulia Ta'ala, bantuan yang besar itulah bantuan kefahaman. Jikalau Allah nak berikan dia itu kebaikan, bagaimana perbincangan? Macam mana Ustaz kebaikan dikaitkan dengan kefahaman? Contoh, di saat dia susah,
dengan ujian dunia. Allah berikan dia kekurangan harta, wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Allah bagi dia ujian, diri dia sakit mungkin, bagi harta mungkin kekurangan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesusahan lah. Baik, maka ketika dia berusaha, ketika dia susah hal-hal dunia tersebut, maka apa yang dilakukan adalah bukan dia memenuhi tuntutan dunia untuk mencari senang. Bila Allah uji dia susah, maka kita sebenarnya tiada ketentuan untuk keluar daripada kesusahan tanpa dengan takdir Allah. Maka dia pun faham. Lalu dia pun dalam susah, dia tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Maka dia tambah kefahaman. Maka bila dia susah dengan kefahaman yang benar, maka dia tak buat benda-benda yang lebih menyusahkan dia. Ini masuk faham. Malah silap hari bulan, kerana kefahaman dia itulah bertahan ataupun menyebabkan kesusahan dia tidak menjadi mudarat. Dia faham tentang apa? Bila susah, dia faham tentang sabar. Dia faham tentang untuk memperbaiki diri dia. Dia faham ini takdir Allah. Dia terima dengan hati yang lapang. Lalu dia tidak mengurangkan sedikit pun ketaatan dia kepada Allah SWT. Dia penuhi waktu dia, masa dia dengan tuntutan kewajipan. Dia perhiasi masanya dengan amalan-amalan yang membawa kepada berhiasi dengan sunat membawa kepada dekat. Jadi dia tidak melihat susah itu sebagai satu bala ke, dia tak nampak satu sengsara. Dia berfikir dengan pandangan yang benar. Dia susah, dia tidak tergopoh gapah untuk mencari senang. Dia tak ada ajilah, dia tergesa-gesa, nampak. Maka begitu, kefahaman dia yang benar itu menyebabkan dia terpelihara daripada kesusahan yang akan menyusahkan dia. Kan? Dengan susah tu banyaklah kadang-kadang hari ini dia melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan agama. Sehingga kan dia ada yang sampai tahap bunuh diri pun ada. Tapi kita mungkin tidak pergi ke situ, tapi kita melakukan hal-hal yang makin menyusahkan diri kita. Bila susah saja tidak terima, malah kita nak senang. Lalu kita pun mula merungut, kenapa tak sihat, kenapa tak senang, kenapa tak ini. Soalan pun keluar, kenapa. Bila kenapa banyak dilontarkan dalam hidup ni, bermakna dia tidak dapat kefahaman. Orang yang faham dia tidak lagi menyoal. Ada orang yang dah faham bawa kereta, bertanya macam mana nak bawa kereta? Tak ada. Itu sebagai contoh kefahaman yang paling basic. Paling rendah ni kefahaman dunia lah. Paling tinggi kefahaman agama. Kefahaman dunia saja. Kefahaman dunia saja, dia faham tentang dunia, dah tak berlaku dah kerosakan. Tetapi belum lagi orang kata apa jaminan. Sebab dunia kan barang yang terhad. Faham bawa kereta. Ada lagi tak dia bertanya tentang macam mana nak bawa kereta? Tak ada. Malah orang yang faham memberi pula manfaat kepada orang lain. Dia dah boleh bawa kereta, dia ajak pula orang naik dengan dia. Malah dia berkhidmat pula, hantar orang nak pergi mana. Malah dah faham, bukan kata tu, buat pula profit, buat duit pula dengan kereta. Masuk jadi Grab, masuklah sebagai apa tu, macam-macam lah. Boleh pula duit. Nampak? Maka sebab ada faham itu, nampak mana ada kehancuran. Cuma berlakunya kelalaian. Dia dah faham, tapi ada satu lagi halangan yang akan mendatang dalam hidup dia. Apa dia? Kelalaian. Dia dah faham dah bawa laju itu mengundang kepada kemudaratan. Dia faham dah laju ni sehari sekarang membawa kepada kecelakaan. Baik, dia faham dan dia bawa laju. Tapi yang masalahnya dia lalai ketika bawa itu.
Mungkin dia mengantuk, mungkin dia terlelap, mungkin dia terlupa, macam-macam lah. Mungkin kelalaian yang membawa kepada kerosakan. Sebab itu, bila kita sedar, kita faham satu lagi, kita ni bersifat tidak tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Kita ni bersifat yang mana tidak perfect, tidak sempurna. Maka kita tahu kita ni kana dha'ifa, yakni lemah. Kita faham manusia ini tiada daya, tiada kuasa. Kita faham. Tiada daya, tiada kuasa untuk mendatangkan kebaikan, untuk menolak keburukan. Tak ada daya kita. Maka kita dah tahu macam tu. Bila dah faham kita ni bukannya all-rounder, bukannya perfect dalam perkara yang semuanya, maka dia pun meminta petunjuk Allah. Dia meminta pertolongan Allah. Setiap kali dia nak berbuat sesuatu, di hatinya sentiasa berpaut dengan Allah. Musyawarah dengan orang. Dia tak ada aku punya, kau akulah, tak ada. Maka dia tahu dia lemah, maka dia akan sentiasa minta petunjuk, dia sentiasa minta bimbingan. Maka orang yang macam ni, dia tidak akan kecenderungan ataupun kebarangkalian nak melakukan kesilapan itu kurang. Sebab hari ini kesilapan itu disebabkan oleh kelemahan. Kelemahan kita lah yang membuatkan kesilapan itu. Tapi orang yang dah faham tentang kelemahan diri dia, orang dah faham tentang apa yang dia perlu lakukan dalam hidup ni, maka dia akan berusaha untuk minta bimbingan. Bila dia berada dalam bimbingan, maka tiadalah dia untuk melakukan kesilapan. Dan bimbingan yang utama, yang aula, itu adalah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana kita bincangkan pagi ni, Al-Quran pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Jadi kalau masih lagi kita bertanya-tanya tentang soal rezeki, bertanya ni, mungkin kita tidak akan bersoal dari segi fizikal, dari segi kalam. Kita tanya, mana rezeki aku, mana rezeki aku. Tapi bertanya pada berdetik kat hati dia, macam ni je ke, ataupun datangnya risau dia. Nampak? Hati dia mula resah, mula nak bertanya. Nampak? Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala, itulah dia bahayanya bila dia tidak diberikan kefahaman. Dan ini banyak berlaku dalam hal orang kata apa, pergaduhan, pertelingkahan. Itu disebabkan salah faham. Dalam rumah tangga berlakunya kepincangan sebab salah faham. Dalam perniagaan, partner berlaku pecah kongsi lah apa, sebab salah faham. Dalam organisasi berlakunya keruntuhan organisasi sebab salah faham. Semua disebabkan oleh salah faham. Kalau dah faham, dah sefahaman, tak adalah berlakunya pertelingkahan, tak ada berlakunya persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Maka bila dah sefahaman, maka berlakulah penyatuan yang membuahkan kasih sayang, membuahkan keyakinan yang membawa kepada penyatuan. Maka sangat pentinglah bab kefahaman ni mesti dituntut. Maka kita nampak kesan orang yang susah dengan faham, orang yang susah dengan jahil. Cara dia berhadapan dengan situasi itu akan menentukan hasil dia lah. Sebab Allah dah tentukan siapa yang berhadapan dengan kefahaman, walaupun dia susah, tetapi Allah kata apa tadi? Dia akan dapat banyak kebaikan daripada kesusahan dia. Rujuk surah Baqarah 269. Banyak kebaikan yang akan kita perolehi disebabkan kefahaman kita melalui sesuatu keadaan dengan kefahaman. Susah itu membawa banyak ilmu pada dia. Banyak orang kata kafarat dosa dia, dia sabar. Lepas tu pahala pula. Dia tidak memberikan kemudaratan. Mana dia susah memudaratkan? Orang takut susah, dia akan jauh dengan Allah.
Orang yang takut Allah, dia tak akan hirau dengan susah. Orang yang kenal Allah, dia tidak akan bimbang dengan susah. Malah dengan susah itu pula menjadi asbab dia dekat dengan Allah. Sebab susah itu wasilah atau jalan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Maka ketika dia faham dengan keadaan begitu, dia menerima kesusahan itu dengan kefahaman yang benar, maka Allah kurniakan dia ketenangan di saat berhadapan dengan kesusahan. Ingat, tenang itu tidak duduk pada senang. Resah tidak duduk pada susah. Tenang dan resah duduk pada jiwanya ingat Allah atau tidak. Maka di saat dia susah, lalu dia berhadapan dengan kefahaman. Kefahaman yang membawa dia untuk menjaga segala tuntutan agama, menjaga segala larangan dan suruhan agama. Dia jaga sungguh-sungguh. Dan dia tahu susah ini adalah kafarah dosa dia. Dia faham. Dia faham susah ini adalah takdir Allah yang kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk kita berkata, payahlah, susahlah. Apatah lagi zaman ni. Hidup kita, subhanallah, Masya Allah, dah banyak kesenangan. Tapi kerana kita hilang kefahaman, maka yang senang tu pula lah yang banyak rungutannya. Banyak perkara yang Allah dah kurniakan kita di akhir zaman ni, kemudahan-kemudahan sebagai contoh. Tapi kerana kita tidak gagal dalam memahami, maka kita pun melakukanlah perkara-perkara yang mengundang murka Allah Ta'ala. Sebab tu dalam satu kenyataan saya tulis, Jangan takut dengan masa depan yang buruk, kerana masa depan yang buruk itu masih lagi di dalam pentadbiran Allah yang maha baik. Tapi bimbanglah dengan diri yang buruk. Berhadapan dengan takdir yang baik pun boleh bertukar menjadi buruk. Allah dah takdirkan dia dapat suami yang baik, tapi perangai dia buruk. Maka takdir yang Allah takdirkan tadi dia dapat suami yang baik tidak memberi apa-apa natijah baik pada diri dia. Malah mengundang pula murka dan bala Allah Ta'ala, kerana kufur akan nikmat yang baik itu. Tak ada apa. Tapi di saat dia Allah uji dengan suami yang buruk, suami yang ala-ala on, ada orang kata genetik abang on, Firaun. Tapi dia berhadapan dengan baik, dia berhadapan takdir itu dengan baik, maka apa yang berlaku? Kebaikan bagi dia. Maka di saat kita memikirkan keadaan yang kita bimbangkan itu, oh takut dengan masa depan yang buruk, takut dapat pasangan yang buruk mungkin, maka selagi mana takdir itu di bawah kuasa Allah, maka kita takkan bimbang. Yang bimbangnya kita ni kita ni mampu tidak menjadi baik, mampu tak berhadapan dengan cara yang baik. Susah itu datang, mampu tidak kita berhadapan dengan cara yang baik. Senang itu datang, mampu tidak kita berhadapan dengan cara yang baik. Cara yang baik ni apa? Pertama, tidak mensyirikkan Allah. Kebaikan yang paling tinggi, paling utama, paling aula yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita melakukan keburukan. Itu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebaikan yang mesti yang kita pertahankan. Datangnya susah, jangan syirikkan Allah, jangan kufur. Jangan kita melihat susahlah yang akan merosakkan aku, susahlah yang ada kuasa, susahlah yang akan buat aku hari ini mudarat. Ini satu kesalahan yang nyata, yang fatal error. Oh, suamilah yang bagi kasih sayang, suamilah hari ini yang menentukan macam-macam. Kalau isteri pula, oh isterilah yang bagi kasih sayang, isterilah yang banyak kebaikan yang diberikan. Kalau isteri, kalau ini, kalau isteri, kalau dia. Patutnya kita menjaga, jangan salah
masuk pada perkara yang membawa pada kemurkaan Allah SWT. Ini perkara pertama yang mesti kita jaga dan selama-lamanya kita pertahankan. Jangan, sebab tu Muhammad Luqmanul Hakim rahimahullah ta'ala itu menasihati anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Selagi mana kita ambil mudah perbincangan menyekutukan Allah, kita mudah menyekutukan Allah. Bagaimana kita tak nak ataupun berhati-hati untuk tidak menyekutukan Allah, sehingga kaum ulama mengatakan menyekutukan Allah ini sangat mudah dan ianya sulit untuk diperhalusinya, sebab dia ibarat semut hitam yang berjalan di waktu malam. Maka caranya adalah kena bina rasa risau lah, membina kerisauan tentang ya Allah, jangan aku syirikkan kau ya Allah. Doa mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kena risau, aku ni ya Allah bimbang menyekutukan Allah. Ini kefahaman yang paling tinggi, faham untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Sebab tu wajibal wajib, kata Al-Imam Ghazali Ta'ala, wajibal wajib, ilmu yang wajib bagi segala yang wajib, itu adalah ilmu mengenal Allah. Kerana kalau kita tak faham untuk mengesahkan Allah, kita akan melakukan perkara yang menyekutukan Allah. Kecenderungan untuk melakukan perkara itu sangat tinggi, apatah lagi dengan ujian kehidupan. Sebab tu Nabi ajar doa yang ini minta jauh daripada kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr, kekufuran. Ya Allah, aku berlindung pada kekufuran disebabkan oleh kefakiran. Sejemahnya Allah Ta'ala, Nabi ajar spesifik doa yang membawa kita jauh daripada kekufuran. Dan kalau kita gagal memahami tentang mengesahkan Allah Ta'ala, sudah pasti kita akan cenderung untuk melakukan perkara yang Allah murka, yakni mensyirikkan Allah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah bagi satu amaran dan peringatan pada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah orang beriman dilalaikan oleh urusan hartamu dan anak pinak kamu. Daripada apa? Zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Mana kalau lupa kepada Allah, cenderung untuk melakukan syirik lah. Lupa Allah. Kalau ingat Allah, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Ingat dengan kefahaman yang benar. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Dia tengok anak, maka jaga kefahaman kita. Bukan anak yang memberikan manfaat dan mudarat pada diri kita. Bukan harta yang memberi jaminan kita pada masa depan. Sehingga kan dalam bab harta Allah cela dalam surah Wailul likulli humazatil humazah. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang akan dicampakkan, orang kata apa, neraka humazah dengan orang yang lalai dengan hartanya. Apa dia? Jaminan. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah.
Yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Kenapa? Sebab dia menyangka yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkan dia. Kalla, sesungguhnya tidak. Allah kata la yumbazanna fil hutamah. Sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nampak? Jadi mana kata apa? Kefahaman itu menjaga kita daripada hutamah ni, neraka hutamah. Menjaga kita daripada kesyirikan tu yang utama. Kita faham, lalu kita berlindung daripada setiap kemungkaran yang ada. Sebab tu kita kena minta, ya Allah, berikan aku kefahaman, ya Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk-Mu, ya Allah. Kena sentiasa minta petunjuk dan doa. Doa minta petunjuk sentiasa. Ya mukallibal qulub, minta Allah tetapkan sabbin qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jangan kita minta benda saja, jangan minta nak senang. Ramai orang minta nak senang, minta nak benda tapi tak minta kefahaman. Minta nak kahwin tapi tak minta kefahaman. Bila dah kahwin tak faham, tu yang hara dia buat. Tak buat persiapan untuk dia faham. Patutnya dia kena ada persiapan untuk dia mendapat kefahaman. Maka persiapkan dirimu untuk mendapat kefahaman sebelum dikurniakan segala bentuk rupa kebendaan. Bersiap sedia berhadapan dengan setiap kesusahan dengan kefahaman. Bersiap sedia untuk berhadapan dengan setiap kesenangan dengan kefahaman. Kefahaman yang paling utama, ingat, ini mengesahkan Allah Ta'ala. Ya Allah, beri aku kefahaman, ya Allah, untuk aku mengesahkan Kau, ya Allah. Jangan kita nyangka kita sudah mengesahkan Allah Ta'ala. Jangan kita menyangka dengan amalan kita telah mengesahkan Allah Ta'ala. Hati-hati. Kita kena sentiasa minta, rendahkan hati, khuduk dan tawaduk. Ya Allah, kemungkinan barangkali aku melakukan kesilapan, aku melakukan kerosakan dengan kefahaman aku. Kurniakan ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu, ya Allah. Ya Allah, jangan kita duk galit dengan kebendaan, galai dengan nak anak, tak ada anak, minta anak, tapi tak faham nak didik anak. Nak suami, minta suami, tapi tak faham nak taat dengan suami. Nak isteri, tapi Allah bagi isteri, tapi tak faham nak didik isteri. Nak duit, orang susah, nak duit. Bila dapat duit, tak faham nak uruskan duit. Nak dunia, orang nak dunia, kita kena bangkit, nak kena dunia, tapi tak faham menguruskan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya berlakulah kerosakan. Kerosakan rumah tangga, kerosakan dalam keluarga. Allah SWT. Kerosakan. Berlakulah kepincangan demi kepincangan. Disebabkan oleh kegagalan kita untuk mendapatkan kefahaman. Sebab itu persiapan diri kita, persiapkan diri kita dengan kefahaman. Macam mana nak faham? Nak persiapkan diri. Maka kita sentiasa minta Allah tetapkan diri kita duduk di dalam majlis ilmu. Ya Allah, jangan Engkau susahkan aku. Ya Allah, jangan Engkau sibukkan aku dengan hal-hal dunia sehingga aku tiada masa untuk menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Tak ada masa kita nak dengar kuliah online ke. Tak ada masa kita nak bagi maghrib isyak duduk dengar kuliah ke. Tak ada masa kita nak malam kita untuk kita duduk muzakarah ilmu ke. Ataupun kita menyangka kita dah banyak masa dah guna untuk ilmu. Duha lagi, itu lagi, ini lagi. Jadi masa saya ni dah banyak dah ustaz untuk guna ilmu. Padahal banyak itu bukan diukur dengan sejam 2 jam. Patutnya kita kena sentiasa berada dalam suasana ilmu, niat menjadi penuntut ilmu. Lepas habis kuliah pun sentiasa memikirkan apa yang dibincangkan dalam kehidupan kita, kaitkan dengan apa yang kita telah ketahui. Kita takkan orang kata apa, tak kaitkan, tak ada. Orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu berbeza hidupnya. Allah firman dalam surah Mujadalah ayat 11.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah angkat darjat bagi orang beriman itu berapa darjat, dan orang-orang yang berilmu. Ilmu inilah, apatah lagi kefahaman tentang kehidupan dengan iman. Nak faham kehidupan dengan iman, nak faham kehidupan dengan iman bersandarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka Allah jaga kita. Maka kerosakan ini, musuh Allah Ta'ala akan masuk dengan kefahaman. Dia akan masukkan doktrin-doktrin yang rosakkan. Jadi minta Allah jaga kefahaman, supaya kita tidak melakukan kerosakan. Bermula kerosakan itu dengan kita salah sangka, buruk sangka. Orang yang tak ada kefahaman ni dia akan buruk sangka. Orang yang banyak kebendaan tapi tiada kefahaman, dia banyak buruk sangka. Bersangka buruk, malahnya kita bimbang dia bersangka buruk dengan Allah. Tak ada rezeki, walhal rezeki sentiasa ada. Allah, rezeki sentiasa ada. Yang tak ada tu kita, yang ada itu dia, yang ni Allah. Maka meletakkan diri di dalam suasana majlis ilmu ini satu tuntutan yang besar. Apatah lagi kita berada di zaman yang mengundang kepada kekeliruan. Apatah lagi tentang perbahasan kehidupan. Kehidupan ni banyak kadang-kadang kita melihat dengan sangkaan, dengan nafsu kebendaan. Tapi kita tidak melihat dengan kebenaran. Hati-hati sedang jemaahnya Allah. Sebagai contoh, melihat dengan kebenaran, dengan perasaan. Dalam bab setia saja, saya cerita bab setia. Berapa ramai yang menyangka setia itu dengan apa setia? Dengan benda. Setia je dengan benda. Setia je benda, setia je benda. Setia tu bukan dengan benda. Setia tu bukan dengan nombor. Oh, isteri setia dengan isteri yang satu. Suami tu dah tentu dah. Orang perempuan takkan nak kata ada dua suami pula. Ada satu lah suami kan. Ni orang lelaki. Walhal setia itu adalah dengan apa? Dengan amalan yang ada. Setia itu adalah nak memastikan bertemu tidak kita di syurga sana. Setia itu adalah dia konsisten tidak menegur isteri dia. Dia hargai tak isteri dia dengan memastikan segala kebaikan yang ada pada isteri itu tidak menjadi sia-sia. Dia pastikanlah kamu ni dah baik dengan abang, kamu ni bagus buat kerja rumah. Tapi abang takut kamu ni apa yang kamu buat menjadi sia-sia. Kerana kamu buat tidak mendapat kefahaman yang benar. Kamu buat kerana abang, kamu buat kerana susah, takut nak senang. Jadi perbentukan niat kamu jemaah. Ini orang setia. Orang setia adalah dia nak akan dia menjaga amalan dia daripada rosak disebabkan oleh kejahilan ataupun kelalaian dia. Itu orang setia. Tapi kita sangka orang setia ini adalah orang yang benda. Setia betul, pakai satu dia tak tukar kau setia kau. Sayang kadang barang-barang lama tu yang kat rumah tu. Setia dengan barang-barang lama, nyimpan pergi, kalau tak pakai jangan jadi kolektor barang yang tak berguna. Tak ada setia pada benda. Dah habis masa tukar, buang. Pakai yang baru. Elok. Tapi kalau dia elok guna untuk agama, biasa dia akan elok lah. Jangan kita sayanglah, ini kenangan ni, sayanglah, simpanlah ini. Lebih penuh rumah lah. Bertindan-tindan. Ini padahal bukan pakai pun. Jadi hati-hati. Jadi setia itu adalah pada ilmu, pada amalan. Pada amalan. Jadi amalanlah yang menjadi pendamping yang paling setia dengan kita. Yang akan menjaga kita di dalam kubur nanti amalan kita lah. Jadi suami yang setia adalah suami yang memastikan isterinya ada amalan. Lalu dia persiapkan isterinya untuk bertemu di syurga sana. Tak ada istilah setia pada benda. Benar tu.
Buang fazilah. Tak ada setia-setia pada benda tak boleh pakai buang. Tapi jangan pula kau suami tak boleh pakai buang pula. Ustaz, kata jangan setia pada benda Ustaz. Suami tengok je tak boleh pakai dia, boleh tak saya buang? Itu jangan. Itu tak ada kefahaman. Itu mengundang pala panggil. Setialah pada amalan kamu. Setialah pada amalan kamu. Ya Allah, setia pada amalan. Duduk dengan isteri tu kenapa? Ada amalan pada isteri tu. Tu yang setia dengan amalan pada isteri, bukan setia dengan isteri. Jangan salah faham. Hidup ni hati-hati. Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam. Orang yang mukri, faham, ini apal Al-Quran tapi dia salah faham. Allahu Akbar. Salah faham. Menyebabkan dia bunuh Sina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajah. Nampak? Pakai juga elok ustaz, baju elok. Itu bukan setia, itu sebab bermanfaat. Selagi mana bermanfaat, pakai. Itu bukan soal setia. Itu bukan soal setia, itu pakai elok. Sebab tu isteri ataupun suami, abang setia dengan kamu tapi tak ada amalan, tak didik, itu yang resah. Dia setia-setia tapi tidak bahagia. Apa makna setia dengan benda tapi tak ada bahagia? Orang yang setia pasti bahagia. Ni tak bahagia pun. Banyak duk nak jaga je, jangan bagi mengajuk. Allahu Akbar. Ya, itu bermanfaat, bukan soal setia. Baju elok lagi. Kadang-kadang orang tegur, kan? Elok lagi, baju baru ke Ustaz? Dah lah lama dah baju ni. Macam motor saya kan. Saya pakai dekat 8 tahun. 8 tahun saya pakai. Elok, baru elok. Tukar. Kita jaga-jaga sebab dia ni bawa pergi kuliah. Motor tu dia bawa saya pergi kuliah ibarat kuda saya. Saya jaga dia sebab padanya ada pahala. Sebab jaga ada pahala tu, setia sebab padanya ada pahala, akhirnya elok dia. Elok, alai. Comel orang tengok. Macam itulah dengan isteri kan. Kita jaga dia sebab ada pahala. Elok dia, Allah elokkan muka dia. Allah elokkan wajah dia. Paling penting elokkan perangai dia. Elok muka ni bukannya tiba tukar jadi orang kata apa, ini siapa ni? Tak ada siapa muka berubah, tak. Elokkan pandangan mata kita. Kita tengok isteri kita tu qurrata ayun, penyejuk mata. Tengok dia siap nyanyi ni. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata. Kan? Walaupun kat rumah dia pakai baju kelawar, baju leopard, kejap jadi harimau, kejap jadi kelawar, kejap harimau ke kelawar ni dua-dua ada sekali. Ni apa pisin ni kan. Tapi kerana dia dah tengok dengan kebaikan kan, maka qurrata ayun lah. Bukan dia tengok dengan lantak kamu lah nak pakai apa, dia tak ada selera dah. Jangan ada jingga pisin macam tu. Ada pisin yang macam tu. Tapi biasanya tak macam tu lah. Kalau dah dia ni ada banyak amalan, biasa tak macam tu lah. Dia tak buat benda-benda yang lara begitulah. Nampak? Sama dengan suami. Suami, isteri tengok suami dengan kebaikan, dia tengok Allah, makin handsome suami aku, dengan makin berseri dia tengok muka. Sebab apa? Sebab pada dia ada amalan. Setia kita dengan amalan pada dia. Allah elokkan pandangan mata. Bukan elokkan rupa, duk make up tebal, lipstick sampai 5 meter nampak merah macam tu. Tapi suami tak geram buat apa? Elok nak orang kata nak buat benda yang tak apa-apa panggil. Tapi tak ada selera juga. Sibuk sana sini juga. Ini benda yang rosakkan hidup kita. Jadi sila jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi setia itu sebab apa? Ini salah faham, contoh salah faham. Contoh kereta, ya kereta pun berang. Rumah, apa semua tempat yang mana tu, selagi dia bermanfaat pahala, maka Allah elokkan dia. Itu maknanya setia tu pada pahala.
bukan pada benda. Dulu asyik mengajuk, jangan. Sekarang dia tak mengajuk, bagus. Mengajuk ni nanti muka jadi jeruk, buruk. Muka jadi jeruk, jadi buruk. Janganlah mengajuk, buruk nanti kan. Jangan. Mengajuk, ikutlah sangkaan. Orang perempuan ni mengajuk nanti kena pujuk, tak payah. Buang masa dia, buang karen bagi. Muka pun jadi buruk bila mengajuk. Hati pun jadi tak senang. Macam-macam benda. Dah pasti mengajuk mesti soal benda. Ada mengajuk, saya tak ada pahala ni hari, saya nak mengajuk. Ada? Bohong. Mana ada orang mengajuk pasal tak ada pahala? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Nampak? Tak ada ni. Jangan. Mengajuk ni dia ada campuran baik dengan buruk. Sebab tu dia mengajuk. Baik campur buruk jadi mengajuk. Apa dia? Baik campur buruk sama dengan sambung sendiri. Siapa yang tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Yalah, memang jadi lagi buruk lah. Baik, maka begitulah sikit sebanyak perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita sekalian banyak perlu perbaiki. Semua benda kena banyak perbaiki. Nama pun benda baru pun kena perbaiki juga kan? Jadi selagi mana kita perbaiki ni untuk guna jalan agama, pergi pengajian, semua tu pahala. Cik nak beruk, tahu tak apa. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Anda ingat saya ada masa untuk mengajuk? Tak ada masa. Sebab kita dah faham. Orang yang faham, dia tak ada mengajuk, dia tak ada mengada-ngada. Anak kita cuba tengok. Anak yang kecil dengan anak yang sulung. Tengok anak kecil, berguling-guling dia, buat benda yang nak tarik perhatian. Tapi tengok anak sulung kita, dah faham. Tak ada. Malah dia pula pujuk adik dia tu. Dia pula fahamkan. Jadi orang yang faham ni, orang yang tak akan buat perangai dah. Elok dia. Sebab apa? Dia faham kehidupan ni utamanya adalah amalan. Jadi dia tumpukan amalan. Dia tumpukan pada amalan. Jadi tak ada masalah dia nak buat benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi bahagialah rumah tangga tu, insyaAllah. Baik, itu saja. Mohon maaf daripada saya segala kekurangan, terkasar kata terkurang bicara dan payah-payah. Terima kasih kepada Cik Zul dan semua jawatan kuasa Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqomah untuk mencari kefahaman. Dengan kita duduk sentiasa dalam majlis ilmu, mana-mana ilmu kita lihat pada manfaat, maka rebutlah dia. Apatah lagi ilmu yang membincangkan tentang akidah, membetulkan kefahaman, memantapkan keyakinan, itu mesti lagi diutamakan. Perkemaskan ilmu-ilmu yang menjadi fardu, yakni melakukan suruhannya. Fardu ain itu mantapkan. InsyaAllah itu saja. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al. Barakallahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.